إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولي الله الصالحين والعلماء العاملين والمشايخنا ولوالدنا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya dapat lagi sama-sama kita bersua secara maya dalam muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar, ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke-111. Nah, kita telah sampai pada bab azkar salatul hajah. Itu berkenaan dengan zikir dalam solat hajat, khususnya iaitu yang Imam Nawawi datangkan berkenaan dengan doa yang dibacakan pada solat hajat, yakni selepas selesai solat hajat, doa yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, solat hajat ini merupakan satu solat yang dilakukan bersempena dengan ada satu hajat yang kita berhajat dengannya, sama ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada manusia. Baik, kita tengok hadis yang didatangkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mendatangkan hanya dua hadis, dua riwayat berkenaan dengan doa yang dibaca ketika solat hajat, ini selepas selesai pada solat hajat. Baik, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, rawayna fi kitabai At-Tirmidzi wa Ibn Majah an Abdullah ibn Abi Awfa radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kanat lahu hajatun ila Allah ta'ala aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsin al-wudu thumma yusalli rak'atayn ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Imam Nawawi meriwayatkan daripada dua kitab, yakni kitab Sunan Tirmizi dan juga Sunan Ibn Majah,
yang mana sanadnya bersama dengan Sayyidina Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala," barang siapa yang ada satu hajat, yang mana berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala, "au ila ahadin min bani Adam," ataupun dia berhajat, dia ada hajat dengan seseorang daripada anak Bani Adam, "fal yatawadda fal yuhsinil wudu," maka hendaklah dia berwudu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan berwudu, maksudnya fal yuhsinil wudu, dan dia memperelokkan wudu dia, iaitu dia menyempurnakan wudu dia dengan segala rukunnya, dengan sunatnya, dengan adabnya, semuanya dia memperelokkan wudunya. Summa yusalli rak'atain, kemudian dia melakukan solat 2 rakaat. Summa yusni 'ala Allah azza wa jalla, kemudian setelah selesai 2 rakaat tersebut, solat 2 rakaat itu seperti biasalah, seperti biasa yang kita lakukan dan solat yang lain, solat yang lain. Kemudian setelah selesai solat tersebut, summa yusni 'ala Allah azza wa jalla, kemudian dia yusni 'ala Allah, yakni dia memuja-muji Allah. Itu berdoa, maksudnya dia berdoa kepada Allah, memulakan doanya dengan memuja-muji Allah, iaitu dengan alhamdulillah, apa-apa juga dengan pujian. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan apa-apa juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mana memuji Allah, memuja-muji Allah, dia meneruskan dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallahul halimul karim, itu tiada Tuhan melainkan Allah al-Halim, yang maksudnya yang kalau al-Halim ni yang masuk asalnya adalah yang penyantun, yang lemah lembut. Ini sifat yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala daripada sifat tersebut, yang lembut, yang penyantun dan sebagainya. Al-Karim, iaitu Al-Karim ni maksudnya yang pemurah, maha pemurah. Subhanallah Rabbil Arsyil Azim, maha suci Allah, Tuhan yang memiliki arsy yang azim, yang maha agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. As'aluka mujibati rahmatik, as'aluka mujibati rahmatik, yakni aku memohon kepada engkau ya Allah mujibati rahmatik, yakni sebab-sebab, mujibat ni sama ada daripada perbuatan, percakapan dan seumpama dengannya, yang melayakkan saya mendapat rahmat daripada engkau kepada ya Allah. Mujibatnya ni sebab-sebab yang melayakkan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa azaima maghfiratik, wa azaima maksudnya sama juga dengan mujibat tersebut, iaitu saya memohon padamu ya Allah sebab-sebab daripada sama ada daripada perbuatan, percakapan yang melayakkan mendapat maghfirah, yakni keampunan daripadamu ya Allah. Wal ghanimata min kulli bir, wal ghanimah maksudnya, maksud di sini adalah al-fawz wal falah, yakni kejayaan, ataupun yang kita boleh munasabah dengan ayat ni, iaitu merebut peluang daripada setiap bir. Bir ni adalah at-ta'ah wal ibadah, yakni kebaikan ataupun ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa ghanimah? Ghanimah ni maksud asalnya adalah rampasan perang. Rampasan. Sebab apa? Sebab apabila kita sebab apa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkan ataupun mengumpamakan melakukan ketaatan tersebut, sebab apa? Sebab dalam diri kita ni ada nafsu.
Dan apabila roh yang baik dia melawan nafsu tersebut, maka dia mendapat ghanimah. Ghanimah di situ bermaksud kejayaan, merebut peluang dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk melakukan bir, yakni kebaikan, amal ibadah dan seumpama dengannya. Wassalamah min kulli ismin, dan keselamatan daripada melakukan dosa. Dan kita mohon kepada Allah supaya dipelihara daripada melakukan segala dosa. La tada'li dhanban illa ghafartah, janganlah engkau meninggalkan aku, janganlah engkau membiarkan aku satu dosa pun illa ghafartah, melainkan engkau mengampunkannya. Wala hamman illa farrajtah, dan janganlah engkau biarkan kesedihan, kesusahan illa farrajtah, melainkan engkau lepaskannya, yakni melainkan engkau memberi kesenangan atas kesusahan tersebut. Wala hajatan hiya laka ridha, dan janganlah engkau biarkan satu hajat, walaupun satu hajat yang mana dengan hajat tersebut mendatangkan ridha, illa qadaitaha ya arhamar rahimin, melainkan engkau sempurnakan ataupun qadaitaha, ini engkau terima ataupun maksudnya engkau tunaikan, melainkan engkau tunaikan hajat tersebut, ya arhamar rahimin. Qala Tirmizi fi isnadihi maqal, kata Imam Tirmizi pada sanad hadis ni maqal, maksudnya sini ada sedikit tajrih, maksudnya hadis ni adalah hadis yang dhaif disebabkan ada kecacatan pada perawinya. Adapun hadis ni boleh diamalkan, disebabkan ada fadailul amal, disebabkan mimbar fadailul amal. Qultu wa yustahabbu an yad'a bi du'ail karbi, kemudian kata Imam Nawawi dianjurkan untuk membacanya bi du'ail karbi, dengan doa menolak kesusahan. Wallahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya Imam Nawawi menganjurkan untuk menyambung daripada yang dibacakan tadi dengan doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab ada sambungan daripada hadis yang kita baca tadi. Sambungannya adalah Nabi kata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, teruskan, kemudian disambungkan dengan apa-apa juga permintaan yang kamu hajatkan. Ini kita sebutkan permintaan kita, hajat kita selepas daripada doa yang kita bacakan tadi. Qultu wa yustahabbu an yad'a bi du'ail karbi wallahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tersebut doa yang dikira sebagai jami' manik, yang kita kata sempurna, doa yang sempurna, lima qaddamnahu min al-sahihain fihima. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi kitabai at-Tirmidzi wa Ibn Majah an Utsman ibn Hunayf radhiyallahu anhu anna rajulan dharir al-basar ata an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala ud'u Allah ta'ala an yu'afiyani, qala in syi'ta da'utu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak, qala fad'uhu fa amarahu an yatawadda'a fa yuhsina wudu'ahu wa yad'uwa bihadha ad-du'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li Allahumma fashaffi'hu fiyya. Qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Riwayat daripada kitab Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Ibn Majah daripada Sayyidina Utsman ibn Hunayf radhiyallahu anhu
Beliau berkata, "An-nar jalan dharir al-basar atan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Yani pada satu hari seorang lelaki yang dharir. Dharir ni maksud dia yang ada masalah mata, dia ada penyakit mata, sama ada dia rabun ataupun dia memang buta. Dharir al-basar, yani ada penyakit mata. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ud'u Allah Ta'ala an yu'afiyani." Berdoalah kepada Allah an yu'afiyani, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan saya. Qala in syi'ta da'autu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, "Sekiranya engkau mahu, da'autu, aku doakan. Wa in syi'ta sabarta." Dan sekiranya engkau mahu, engkau bersabar dengannya, yakni bersabar atas musibah yang menimpa engkau. Wa huwa khairul lak, dan itu adalah lebih baik bagi engkau, yakni bersabar dengan ujian yang Allah Ta'ala berikan. Qala fad'uhu. Kemudian lelaki tersebut menjawab, bahkan doalah untukku ya wahai Rasulullah. Fa amarahu an yatawadda. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk berwuduk. Wa yuhsina wudu'ahu, dan memperelokkan wuduknya. Ini riwayat daripada lafaz daripada Imam Tirmizi. Adapun riwayat daripada Sunan Ibn Majah, iaitu selepas mana fa yuhsina wudu'ahu itu dengan lafaz ada tambahan, iaitu lafaz wa yusalli rak'atain. Ini selepas mana berwuduk terus lakukan solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat. Adapun dalam riwayat yang kita baca ni, riwayat daripada kitab Tirmizi, Sunan Tirmizi, tidak menyebut solat 2 rakaat, hanya berwuduk kemudian berdoa. Wa yad'u bihadha ad-du'a. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepadanya untuk berdoa dengan lafaz Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepada engkau, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadap kepada engkau, bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dengan perantaraan nabi engkau, yakni Nabi Muhammad nabiyyir rahmah, itu dengan bertawasul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika, wahai Muhammad. Kalau kita baca ya Sayyidina Muhammad, itu lebih kepada adab. Ya Sayyidina Muhammad, inni tawajjahtu bika, sesungguhnya aku tawajjahtu, iaitu menghadap bika, dengan engkau, ini bertawasul dengan engkau, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, untuk hajatku, hadhihi lituqbali, supaya Allah Ta'ala memperkenankan, menunaikan hajatku. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah, fasyafi'hu fiyya, ya Allah, maksudnya ya Allah, tunaikanlah fiyya. Fiyya ni maksud pada hakku, pada hak diriku. Kemudian ada dalam riwayat yang mengatakan lelaki tersebut mengamalkan, melakukan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menunaikan hajatnya, iaitu mengembalikan penglihatannya. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih, hadis yang boleh diterima untuk diamalkan. Adapun hadis yang riwayat yang kita baca tadi, yang kita baca mula-mula tadi, adalah hadis yang dinilai sebagai hadis yang dhaif, disebabkan ada kecacatan pada sanad dia, iaitu pada perawi dia. Adapun hadis tersebut boleh diamalkan. Baik, kita tengok sikit sebahagian hukum hakam berkaitan dengan solat hajat ni. Kata sebahagian para ulama, hadis tersebut, hadis yang kita baca pemula tadi,
hadis tersebut hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh tidak disyariatkan pun solat hajat ni berdasarkan hadis tersebut disebabkan dhaif tersebut. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya hadis tersebut boleh diamalkan dengan dua sebab. Iaitu sebab yang pertama, sebab ada syawahid ataupun turuk, adapun maksudnya riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan hadis ni, maka dia menjadi hadis yang boleh digunakan ataupun hadis yang makbul, yang boleh diamalkan. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua mengatakan bahawasanya hadis tersebut min fadailil amal. Ini hadis fadailil amal boleh diamalkan sebab mengikut syarat-syaratnya, iaitu antara syaratnya adalah tidak terlalu dhaif. Baik. Solat bilangan rakaat. Bilangan rakaatnya ada khilaf di kalangan para fuqaha. Para fuqaha mengatakan bahawasanya pendapat yang pertama mengatakan, pendapat jumhur mengatakan 2 rakaat seperti mana yang diriwayatkan oleh dalam hadis-hadis, dalam riwayat yang kita bacakan tadi. 2 rakaat itu riwayat ataupun jumhur di kalangan Malikiyah wal Hanabilah wal Syafi'iyah. Adapun pendapat yang kedua iaitu pendapat mazhab Hanafi, mengatakan bahawasanya solat sunat hajat ni dilakukan sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat dan 1 salam. Dan pendapat yang ketiga, ini pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah, mengatakan bahawasanya solat hajat ni ada 12 rakaat, iaitu dilakukan sebanyak 12 rakaat. Dan kita pakai pendapat yang jumhur mengatakan bahawasanya solat hajat ni ada 2 rakaat sahaja. 2 rakaat sahaja. Baik. Itu jelas sedikit sebanyak berkenaan dengan solat hajat. Dan sebagian para ulama mengatakan bahawasanya solat hajat ni tak boleh dilakukan secara berjemaah. Bahkan ianya hanya dilakukan secara bersendirian. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya boleh, tak ada masalah untuk dilakukan secara berjemaah. Sebab pendapat yang pertama tadi mengatakan bahawasanya tidak boleh diamalkan, tidak boleh dilakukan secara berjemaah sebab tidak ada riwayat yang mengatakan bahawasanya baginda Nabi SAW melakukan solat sunat secara berjemaah secara mutlak. Baik, waktu melakukan solat hajat ni, solat hajat ni boleh dilakukan pada bila-bila waktu pun, kecuali pada waktu yang diharamkan, waktu yang diharamkan, iaitu setelah mana selepas solat subuh, selepas ataupun pada waktu syuruk, iaitu pada waktu terbitnya matahari, dan pada waktu sebelum zuhur, yakni pada waktu bayang-bayang sama dengan sesuatu tersebut, iaitu sebelum zuhur tersebut diharamkan. Dan juga selepas solat asar diharamkan untuk apa-apa juga solat sunat. Baik, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan hukum hakam ataupun adab-adab dalam melakukan solat sunat hajat. Baik, yang lain gitu kita dah faham dah. Sama hukumnya sama dengan solat sunat yang lain. Cumanya ada beza sikit berkaitan dengan lafaz ataupun cara bacaan doa meminta hajat yang seperti mana diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab azkar solat tasbih, berkenaan dengan zikir-zikir solat tasbih. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Sebab panjang sikit, kita akan sambung pada majlis yang akan datang InsyaAllah pada
esoklah insya-Allah, kalau tak ada apa-apa halangan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Insya-Allah kita akan bertemu pada majlis yang akan datang pada esok insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang pun disebabkan kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Kalau ada salah silap mohon ditegur, diperbetulkan insya-Allah. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala 'an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala 'an dhikril ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala 'an dhikril ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.